InsyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama baca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallah wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya semuanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu masuk akan agama mereka, ke dalam agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang dikatakan sebagai sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau kamu mengikut akan hawa nafsu kamu, sesudah datang pada kamu berkenaan dengan ilmu ataupun pengetahuan. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min walin. Maka tiadalah bagi engkau itu daripada Allah Ta'ala itu pembantu, penolong, min wali wala nasir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, yakni Nabi Muhammad, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. InsyaAllah. Yang hormati tuan-tuan imam, Fatih, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kawasan masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji tersyukur kepada Allah kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini tersambung kuliah permata ilmu tauhid ataupun Jauharatut Tauhid. Masih lagi dalam bab uluhiyah atau masalah ketuhanan, dan kita berada di bait syair yang ke-54, wajib beriman dengan qada dan qadar.
Dan kita berada di muka surat 276 276. Kita ulang balik 276 tu. Dikata apa? Perlu diketahui bahawa meskipun wajib beriman dengan qadar, akan tetapi tidak boleh berhujah dan beralasan dengannya sebelum jatuh kepada satu perbuatan kerana hendak melakukannya. Seperti ucapan seseorang, Allah Ta'ala telah mentakdirkan perbuatan zina atasku. Allah Ta'ala telah mentakdirkan perbuatan zina atasku, sedangkan tujuannya yang demikian adalah agar dia dapat melakukan. Jadi seorang itu tidak boleh berhujah dan alasan demikianlah. Untuk menghalalkan, untuk seolah-olah nak menghalalkan perkara-perkara yang telah pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tidak menghalalkan cara. Sedang benda tu memang dah haram, dah tak elok pada sudut pandangan Islam. Maknanya dia tak bolehlah beralasan Allah Ta'ala telah mentakdirkan zina, so kena redolah dengan takdir zina tadi. Macam tu. Atau sesudah melakukan satu perbuatan kerana hendak menghindarkan diri daripada hukuman, atau yang semisalnya bahawa seseorang telah pun terlanjur melakukan zina umpamanya, dan dia berkata Allah Ta'ala telah mentakdirkan yang demikian atasku dengan tujuan terhindar daripada hukuman. Dengan tujuan supaya dia terhindar daripada hukuman lah. Sama ada penjara ke, sebatan ke dan sebagainya. Kalau ikut undang Islam tu, maknanya kalau berzina tu, kalau belum kahwin 100 kali rotan kan, 100 kali rotan. Kalau sudah berkahwin, muhsan, dia ada muhsan, gairu muhsan kan. Gairu muhsan tu belum kahwin, muhsan tu dah kahwin lah. Yang dah kahwin tu maknanya akan direjam lah sampai mati. Jadi tujuannya dia beralasan begitu, tujuannya supaya orang jangan hukum dia, jangan salahkan dia lah. Dia kata ini memang dah takdirkan Allah Ta'ala, jadi jangan salahkan saya. Macam tu. Jadi orang ni apa hukum tuan-tuan? Tembak ke apa? Kan? Rasa mungkin kalau tuan-tuan boleh sabar, bersabarlah. Kalau tak sabar mungkin tuan tembaklah dengan senapan gajah. Kan? Jadi makna dia mempelekehkan lah. Mempelekehkan syariat Islam itu sendiri. Macam tu. Untuk menghalalkan perkara-perkara yang telah pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Baik. Adapun menjadikan alasan sesudah jatuh dalam perbuatan untuk menolak celaan sahaja, maka tidak mengapa. Dia kata. Kalau menjadikan alasan sudah jatuh dalam perbuatan tadi, tujuan nak tolak celaan orang lain lah, nak tolak celaan orang lain, so maka dalam konteks ini dibolehkan. Kerana dalam satu hadis ada disebutkan bahawa Nabi Adam AS telah pun berbantah dengan Nabi Musa. Nabi Adam telah pun berdebat ataupun bantahlah, bertelagahlah dengan Nabi Musa AS. Apa disebut dalam hadis itu? Inna ruha Adam iltaqat ma'a ruhi Musa alaihi wassalatu wassalam. Faqala Musa li Adam, anta Abu Bashar allazi kunta sababan li ikhraji auladika minal jannah bi'aklika minal sajarah. Faqala Adam, ya Musa, fa anta allazi istafaka Allahu bi kalamihi wa hatta laka bi yadihi talumuni ala amrin. Talumuni makna menghina lah, menghina daku. Menghina daku ala amrin qad qaddarallahu ala alayya qabla ay yakhluf qabla ay yukhlaqani bi 40 alf sanatin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahajja Adam Musa.
Fahajja Adam Musa. Baik. Maksudnya inna ruhu Adam, sesungguhnya ruh, ini pertemuan ruh lah, ruh Adam dengan Nabi Musa. Sesungguhnya ruh Adam iltaqat ma'a ruhi Musa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya ruh Nabi Adam itu telah bertemu dengan ruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqala Musa li Adam, maka berkatalah Nabi Musa kepada Adam, dia kata, anta Abu Bashar. Kau ni bapa manusia, kan? Kau ni bapa segala manusia lah. Allazi kunta sababan li ikhraji auladika. Yang mana kau ni menjadi penyebab kerana terkeluarnya segala anak engkau minal jannah, daripada syurga. Kau ni lah faktor penyebabkan kami ni semua terkeluar daripada syurga. Kalau tidak, semua kita duduk dalam syurga tu kan. Macam itulah. Bi'aklika minas sajarah, dengan sebab kau makan akan buah pokok ataupun buah kudi lah. Ada sebab kau makan buah kudi tu, buah sajarah kan pokok, buah pokok. Maksud pokok ni maknanya buah kudi lah, yang dia makan dalam syurga itu bersama dengan nenek Hawa. Faqala Adam ya Musa, maka berkatalah Adam, ya Musa, wahai Musa, dia kata, fa antal ladzi istafaqallahu bikalami, engkaulah yang Allah Ta'ala telah pilih dengan kalamnya. Kaulah orang yang telah Allah Ta'ala pilih dengan kalamnya. Kemudian wa khatta laka biyadih, dan kaulah yang telah menulis bagimu akan Taurat dengan tangannya. Wa khatta laka biyadih talumuni ala amrin. Kenapa engkau celakan aku kan? Talumuni ala amrin. Kau celakan aku di atas satu pekerjaan. Qad qadarallahu alayya qabla ayyahlukani bi arba'ina alfasanah. Kenapa kau cela aku dengan satu urusan, satu perkara yang mana Allah Ta'ala telah mentakdirkan akan aku. Qadarallahu alayya, di atasku. Qabla ayyahlukuni, sebelum bahawa dicipta akan aku. Sebelum aku diciptakan memang dah ditakdirkan. Di azali. Bahawa benda tu akan berlaku. Benda berlaku maknanya akan ditakdirkan aku makan buah kudi lah bersama dengan Siti Hawa. Dia kata bi arba'ina sanah, dengan 40,000 tahun. Masya-Allah. Dengan 40,000 tahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adam Musa. Maka Adam telah mengalahkan Musa dengan hujahnya. Maka kalahlah Adam dengan hujah. Jadi bawa oleh nasi Nabi Adam AS terhadap Nabi Musa AS lah. Macam tu. Ini perdebatan yang berlaku di alam ruh, berkenaan dengan salah menyalah macam tu. Jadi mana Nabi Musa AS telah menyalahkan akan Nabi Adam AS, sehingga menyebabkan kita ni semua terkeluar daripada syurga. Kalau tak, memang kita duduk sebelah syurga lah, sonok-sonok. Dan tak adalah kita nak ponek-ponek, nak bekerja, siang nak kerja, malam kena pergi kerja, kan, betul tu. Jadi kan senang. Tapi itulah qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tetapkan begitu, yang tak boleh lagi diubah. Jadi baik. Jadi kemudian mengenai makna qadar dan qada telah pun diperselisihkan di antara Asy'ari dan Maturidi, antara Imam Asy'ari dan juga Maturidi berkenaan dengan tarikh qada dan qadar. Maka qadar menurut Imam Asy'ari adalah seperti berikut. Ijadullahul asya. Ijadullah asya ala qadarin mahsusin wa wajhin muayyanin aradahullahu ta'ala. Ijadullah maknanya penjadian Allah. Ijad ni kejadian Allah. Ijadkan kejadian Allah Ta'ala akan sesuatu. Atau kalau terjemahkan penjadian Allah. Penjadian Allah Ta'ala akan segala sesuatu di atas ketetapan yang dikhususkan, ala qadarin mahsusatin, di atas kadar yang telah dikhususkan, wa wajhin muayyanin, dan rupa yang telah ditentukan,
aradahullah ta'ala, yang sudah pun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, penjadian Allah ataupun kejadian Allah Ta'ala di atas segala sesuatu, di atas ketetapan ala qadrin makhsusin, di atas ketetapan sesuatu yang dah rupa ditentukan dan telah kan ditentukan Allah Ta'ala di azalilah. Allah dah tetapkan benda tu pada kita kan. Tak boleh apa dari tadi kan kita ni kata kita ni orang Melayu, dah takdir kita orang Melayu tak boleh apa. Dia dah ditakdirkan orang kata mak ayah kita siapa, itulah takdir. Mak ayah kita siapa, ayah kita siapa, mak kita siapa. Dah ditakdirkan kita ni lahir kat mana, kampung mana, dah ditakdirkan kita lahir kat situ, dia lahir kat situ. Atau ditakdirkan kita lahir kat hospital, tak ada apa. Dah ditakdirkan, tak boleh nak tolak apa-apa kan, gitu. Okey, ditakdirkan kita punya kulit ni sawo matang. Kan biasa orang Melayu kan kulit sawo matang kan. Ditakdirkan sawo matang. Takkan nak jadi orang kata kulit kuning pula tu. Belang-belang dan sebagainya kan. Ataupun kulit mak saleh ke sebagainya, tak ada. Ditakdirkan kita ni orang Melayu, mungkin Melayu tu ada pecahan lah. Ada Minang, ada Jawa, ada Bugis dan sebagainya. Itu lain, tu pecahan lagi tu pun juga kadar takdir Allah Ta'ala juga tu. Tak boleh kita nak ubah dah. Kita dah asal Melayu nak ubah mak saleh, tak boleh. Allah Ta'ala takdirkan kita Melayu lah. Jangan tiba-tiba nak tukar kulit jadi mak saleh pula. Kan? Tak boleh. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana penjadian Allah Ta'ala akan segala sesuatu di atas ketetapan yang dikhususkan dan rupa yang ditentukan, yang sudah pun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan takrif ini, maka qadar ialah sifat fi'il, sifat perbuatan. Kerana dia merupakan satu ibarat daripada penjadian, dan penjadian atau ijad adalah di antara sifat-sifat af'al, di antara sifat-sifat perbuatan. Gitu. Di antara sifat-sifat perbuatan, tuan-tuan. Gitu. Baik, sifatul af'al ataupun sifat fi'il, sifat perbuatan. Cuma di antara, kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Aqidatun Najin, dalam kitab Aqidatun Najin terjadi kata khilaf di antara Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi berkenaan dengan sifat perbuatan. Dia kata Imam Maturidi, sifat perbuatan ialah sifat yang qadim, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dia mengadakan dan mentiadakan yang lebih di atas kudrah. Mana sifat yang qadim, mana sifat perbuatan ni dia kata sifatnya qadim. Sifat perbuatan ni sifatnya qadim. Title dia qadim lah. Sifat yang qadimah, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dia mengadakan dan mentiadakan yang lebih di atas kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu pandangan daripada Abu Mansur Maturidi. Sebagaimana dengan pandangan Abu Hasan Asy'ari tentang sifat perbuatan. Kalau Abu Hasan Asy'ari berkata sifat perbuatan itu sifatnya baharu, kerana ia ibarat daripada daripada ta'liq kudrah. Ta'liq mana pergantungan kudrah dengan mumkinat, segala mungkin, akan sebagai ta'luq tanjizi hadis, akan ta'luq sebagai ta'luq sandi hadis. Maknanya sifat buatan ni khilaf lah antara Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Abu Mansur Maturidi kata sifat buatan ni sifatnya qadim. Ciri-ciri dia qadim lah. Ciri-ciri dia qadim. Sedangkan sifat perbuatan pada Abu Hasan Asy'ari, ciri-ciri dia adalah hadis. Dia benar hadis, bukan benar qadim. Khilaf antara keduanya lah. Disebut oleh ini disebut oleh apa tu? Oleh pengarang kitab Aqidatun Najin yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah taala. Baik, kita kembali kepada tadi tentang makna qadar. Qadar menurut daripada Imam Asy'ari, ijadullahul asya,
ala qadrin makhsusin wa wajhin muayyanin aradallahu subhanahu wa ta'ala. Penjadian Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu di atas ketetapan yang dikhususkan dan rupa yang ditentukan, yang sudah pun dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, macam kita lahir di mana? Macam tadilah, kita dah lahir di kampung apa, so maknanya tak boleh ubah lagi, memang kita lahir kat situ. Dan kita ni keturunan apa? Keturunan Melayu, bukan kita keturunan Mak Saleh. Memang kita dah ditakdirkan di azali, kita ni keturunan Melayu. Cuma Melayu tak ada pecah dah. Minang, Jawa, Bugis, Banjar, kan? Yang ada Kelantan, Kedah dan sebagainya. Memang ditakdirkan kita begitu. Dan kita ditakdirkan mak ayah kita siapa, memang dah takdirkan begitu. Tak boleh nak ubah lagi lah macam tu. Baik, kemudian kita juga kalau kita mati kan, so kita mati tu umur kita berapa tahun, di mana kita akan mati? Di hospital, di rumah, jalan raya, kan? Di tempat kerja kita meninggal, di rumah pak mentua, rumah sendiri ke dan sebagainya. Itu semua telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di azali. So satu benda tidak boleh diubah lagi kan, gitu. Kecuali seandainya kita berdoa kepada Allah Taala, kita nak meninggal di tempat lain, doalah pada Allah. Kerana doa tadi boleh mengubahkan benda itu. Baik. Jadi berdasarkan ta'rif ini, maka qadar adalah sifat fi'il, mana sifat perbuatan. Kerana dia merupakan satu ibarat daripada penjadian. Dan penjadian atau ijad itu dia termasuk dalam sifat-sifat af'al ataupun sifat perbuatan. Mana satu benda kejadian kan, ijad dia menjadikan sesuatu kan, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu ijad. Kalau tuan-tuan lihat kepada definisi kudrah, apa maksud kudrah? Kudrah maknanya satu sifat yang berdiri pada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang qadim, yang berdiri pada subuti, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan sifat tadi menjadikan sesuatu ataupun mentiadakan sesuatu. Ijad wal i'dam, menjadikan ataupun mentiadakan sesuatu, itu dikatakan sebagai kudrah. Gitu. Jadi berdasarkan tarikh ini, maka qadar adalah sifat perbuatan. Kerana dia merupakan satu ibarah daripada penjadian. Dan penjadian, istilah penjadian itu ataupun ijad, menjadikan adalah satu sifat-sifat afal ataupun sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita lihat kepada pandangan Maturidi berkenaan dengan qadar. Kalau definisi daripada Imam Maturidi, dia kata tajdidullahu azalan ala makhluqin bihaddihi allazi yujadu alaihi min husnin wa qubhin wa naf'in wa durrin ila ghairi zalika ay ilmuhu Allah Subhanahu wa taala azalan sifatil makhluqat. Maksudnya apa tuan? Tajdidullah, pembatasan Allah Taala azalan pada azali. Pembatasan, tajdid ke pembatasan. Tahdid bukan tajdid. Kalau tajdid pembaruan. Kalau tajdid pembaruan, ni tahdid, mana pembatasan. Daripada perkataan hadda yahidu haddan. Hadda yahidu haddan, pembatasan. Had. Mana pembatasan Allah Ta'ala pada azali akan tiap-tiap makhluk dengan batasannya. Kulli makhlukin bihaddihi allazi yujadu alaihi, yang dia menjadikan atasnya berupa min husnin, berupa kebaikan, wa kubhin ataupun keburukan, wa nafin ataupun kemanfaatan, wa durrin ataupun kemudaratan, ila ghairi zalika, sehinggalah kepada selain demikian. Artinya ilmuhullah Subhanahu wa taala, artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala azalan, yang bersifat azali, sifatil makhluqat. Mana artinya ilmu Allah Taala, mengetahui Allah Taala itu pada azali akan semua sifat-sifat makhluk. Mengetahui Allah Taala pada azali
akan semua sifat-sifat makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan tarikh ini, maka qadar adalah di antara sifat-sifat zat, sifatul zat. Jadi kalau kita lihat pada definisi ini, dia lebih kepada sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan definisi atas. Dia lebih kepada sifat af'al, sifat perbuatan. Sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sedangkan definisi yang kedua, pandangan-pandangan Maturidi ini, okey, maknanya dia termasuk dalam sifat zat. Maknanya qadar ni termasuk dalam sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya perbatasan Allah pada azali akan tiap-tiap makhluk dengan batasannya yang dia menjadikan atasnya berupa kebaikan. Apa saja kebaikan dia jadikan terhadap sesuatu makhluk tadi, ataupun ditakdir kepada kita keburukan, ataupun kemanfaatan, kemudaratan di atas diri kita dalam dunia ini hingga lainnya, dalam arti mengetahui Allah Ta'ala akan zali akan semua sifat-sifat makhluk tadi. Semua dia ketahui Allah Ta'ala akan segala sifat-sifat makhluk. Kebaikan ke pada kita, keburukan pada kita, sedih ke, hari ni kita sedih kan, lusa kita gembira, tulat mungkin kita akan sedih balik, lepas tu gembira balik semula kan. Ada masanya kita rasa empati kan, simpati dan macam-macam lah. Antara ni lah semua sifat makhluk. Semua diketahui Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia sendiri dah menentukan dia azali. Dia sendiri dah tentukan pada kita azali. Kan, apa yang kita alami pada hari ni, besok, lusa, tulat, tungguin dan sebagainya, semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Itu dikatakan sebagai qadar. Qadar mana tahdid Allah. Mana perbatasan Allah Ta'ala pada azali pada tiap-tiap makhluk dengan batasannya, dan dia menjadikan atasnya berupa segala kebaikan pada hamba tadi, segala keburukan, kemanfaatan, kemudaratan, hingga yang lainnya, dalam arti mengetahui Allah Ta'ala pada azali. Ilmu Allah Ta'ala ay ilmu Allah Ta'ala azalan sifatil makhlukat. Mana mengetahui Allah Ta'ala pada azali segala sifat-sifat makhluk, kecil, besar kan, kecil, besar, gemuk, kurus kan, tinggi, rendah, semua telah ditentukan Allah Ta'ala kan. Semua telah. Jadi kalau Allah Ta'ala dah tentukan hidup kita ni, okey, tinggi mana? Tinggi mana? Dah cukup lah tu, tinggi tu, ngam-ngam lah tu. Tinggi benar kan, pagah juga. Nak masuk rumah pun payah. Nak masuk rumah pun payah, tinggi banget. Macam tu. Rumah pun nak tengok kita pun duk bernongak ke langit. Tinggi sangat lah abang ni kan. Itu. Jadi Allah Ta'ala dah bagi cipta kita ni cantik, bagus. Ketinggian kita tu sesuai lah. Sesuai lah dengan diri kita sebagai seorang lelaki. Dan perempuan tu sesuai lah dengan ketinggiannya sebagai seorang perempuan kan. Okey. Dan seorang tu sesuai dengan jodoh dia. Jodohnya yang Allah Ta'ala tentukan. Mana seorang rendah, seorang tinggi tu tak. Cantik lah Allah Ta'ala buat tu. Jadi janganlah kita duk komplain sana, duk komplain sini, tak puas hati sana, tak puas hati sini. Ya Allah, kenapa kalah aku dijodohkanku dengan orang tinggi? Ya Allah, kenapa kalah aku dijodohkan dengan orang rendah? Macam tu. Tu jangan nak komplain lah. Macam tu. Baik. Maksudnya, jadi berdasarkan tarikh ini, maka qadar adalah di antara sifat-sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat zat. Itu bezalah. Beza di antara pandangan Imam Asy'ari dan juga Maturidi. So maknanya Imam Asy'ari, Maturidi pun kadang berbeza pendapat. Berbeza pendapat. Apalagi dengan Qadariyah ke Jabariyah ke Mu'tazilah dan sebagainya kan. Mu'tazilah dan sebagainya itu pun berbeza pendapat, lagi banyaklah perbezaan pendapat. Apalagi kalau yang bukan Islam, lagi banyak berbeza pendapat. Sedangkan pengasas Ahlussunnah, Asy'ari dan Maturidi pun mereka pun bergaduh berkenaan dengan perbezaan pendapat mereka lah. Tapi tak adalah sampai berpecah antara dua orang tadi. Tetap dua-duanya diiktiraf sebagai pengasas kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Macam tu.
Seterusnya kemudian qada. Bagaimana dengan definisi qada? Sedangkan qada menurut Asy'ari adalah iradatullahi al-asya' fil azali ala ma hiya alaihi bima la yazalu. Bima la yazalu. Iradatullahul asya', kehendak Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu fi azali, pada azali, ala ma hiya alaihi, berdasarkan apa-apa yang sesuai atasnya, kan, pada masa yang sudah tidak azali. Pada masa sudah tidak azali. Mana kehendak Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu pada azali. Ni kehendak. Ni mana qada ni kehendak. Kalau yang qada tadi dia bukan kehendak. Kan? Qada ni ada dua kan, sama ada penjadian tadi akan segala sesuatu ataupun pembatasan pada azali. Itu dikatakan qada. Sedangkan qada ni kehendak. Kehendak Allah Ta'ala akan segala sesuatu pada azali berdasarkan apa yang sesuai atasnya pada masa yang sudah tidak lagi azali, yang sudah tidak azali. Baik, jadi qada adalah antara sifat-sifat zat berdasarkan kepada ta'rif ataupun definisi ini. Kemudian menurut pandangan Imam Maturidi berkenaan dengan qada, qada ialah ijadullahul asya' ma'a ziyadatil ahkam wal itqan. Ijad Allah Ta'ala, penjadian Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu beserta adanya tambahan, ma'a ziyadatil ahkam, beserta adanya tambahan penetapan dan juga itqan, penyempurnaan. Itqan lah, keyakinan ataupun penyempurnaan lah. Okey, itu dikatakan sebagai qada lah. Jadi berdasarkan pada tahapan ini, maka qada di sini dia termasuk dalam sifat-sifat af'al, sifat-sifat perbuatan. Macam tu. Sifat perbuatan lah. Macam tu. Jadi mana kat situ ada khilaf lah, perbezaan pendapat antara Maturidi dan Asy'ari. Cuma kalau kita lihat dalam kitab-kitab lain dia kata sebenarnya qada dan qada ni benda sama je dia tu. Bila sebut qada, itulah qada. Bila sebut qadar, itulah qada. Jangan duk pening-pening sangat, dia kata. Kalau lihat dalam kita lain lah. Kita lain, dia kata, jangan duk kita duk pening sangat. Bila sebut qada, telah qada, telah qada, bila telah qada, dia kata. Jangan duk pening sangat. Cuma yang penting pada kita, beriman. Dia kata. Beriman, dan kita jangan, kata, tidak mengakui tentang qada dan qadar. Kerana termasuk dalam rukun iman. Rukun iman. Kerana rukun iman ada 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Betul. Beriman pada Allah. Yang kedua, beriman pada malaikat. Yang ketiga, beriman pada Rasul. Yang keempat, beriman pada kitab. Yang keempat, beriman pada kitab. Yang kelima, beriman beriman dengan hari kiamat. Dan yang keenam, beriman qada dan qadar. Sebenarnya beriman qada qadar ni termasuk dalam rukun iman. Dan dia adalah perkara gaib. Perkara gaib. Kalau kita lihat dalam setiap daripada rukun iman itu, dia termasuk dalam benda-benda gaib yang tidak boleh dilihat. Hatta pada Nabi punya tu, Nabi dah wafat. Gaib lah, tak nampak kita. Kecuali para sahabat dululah. Sahabat-sahabat dulu mereka memang bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi tak adalah gaib masa itu. Tapi sekarang ni Rasulullah dah wafat, maka gaib lah. Tak nampak lagi, Nabi dah tak ada dah. Tapi tetap kita beriman dengan Rasulullah SAW. Jadi walaupun dalam setiap rukun tu dia tak ada sebut pun beriman dengan perkara gaib. Sedangkan dalam Quran dia sebut allazina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Kan? Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Betul tak? Semaknanya perkara gaib itu termasuk dalam rukun iman. Tapi dalam list tu tak ada pun beriman dengan perkara gaib. Kita tengok satu-satu. Beriman dengan Allah Ta'ala, gaib tak? Gaib. Beriman dengan Rasul, gaib tak? Rasul dah tak ada dah.
Beriman dengan para malaikat gaib tak? Gaib. Pandai je ah. Macam tu. Beriman dengan qada gaib tak? Gaib. Tak nampak ketentuan kita dari zahir mana nampak? Tak nampak kan? Cuma apa yang berlaku pada kita bila dah berlaku, rupa-rupanya ini ketentuan Allah Taala dizali pada aku. Baik. Dengan demikian maka qadar itu hadis dan qada itu qadim menurut Imam Asy'ariyah. Dengan demikian qada itu ialah benda hadis, benda baru, dan qadim dan qadar itu adalah hadis, benda baru, dan qada itu qadim, benda sedia menurut kepada Imam Asy'ari. Sedangkan menurut Imam Maturidi, qada itu ialah hadis, benda baru, dan qadim itu adalah qadar itu adalah qadim. Qadar itu adalah qadim. Ini pandangan daripada pilihan daripada kata Abu Mansur Maturidi. Boleh tuan? Faham Baik. Kemudian dalam mengulas bait ini membawa kalam musannif tersebut di atas mazhab Maturidi dalam hal qadar dan qada. Bukan mazhabnya Asy'ari. Kerana qada pada logah mempunyai lebih kurang 7 makna. Nampak? Jadi qada ini dia ada banyak makna. Kalau sini dia kata 7 makna. Qada pada logah bersegi bahasa lah, logah ni bahasa. Dia kata lebih kurang ada 7 makna. Dan yang termasyhur adalah al-hukmu. Al-hukmu iaitu penghukuman yang kembalinya kepada fi'il, mana perbuatan. Maka yang sesuai adalah mentafsirkannya dengan istilah dengan fi'il, mana dengan perbuatan lah. Jadi maknanya qada ni dia ada pelbagai makna, tapi di sini dia kata antaranya hukmu lah. Al-hukmu ataupun al-itqan. Kat atas tu kan ada sebut itqan kan? Itqan maknanya kesempurnaan lah. Itqan, tahqiq, itqan kan? Pasti. Kan? Itqan kan? Yakin. Itqan lah. Baik, al-hukmu mana penghukuman yang kembalinya kepada fi'il, mana perbuatan. Maka yang sesuai adalah mentafsirkannya dengan istilah fi'il. Dia katalah. Ni pada siapa ni? Maturidi kan Asy'ari? Okey. Jadi dengan mengulas bait ini membawa kalam musannif tersebut di atas mazhabnya Maturidi dalam hal qada dan qadar. Bukan mazhabnya Asy'ari. Kerana qada pada logah mempunyai lebih kurang 7 makna. Dan termasyhur adalah al-hukmu, maknanya mana qada itu penghukuman yang kembalinya kepada fi'il, perbuatan. Ini kalau pandangan Asy'ari lah. Maka yang sesuai pada pandangan Asy'ari adalah mentafsirkannya dengan istilah fi'il, perbuatan. Mana qada ni termasuk dalam sifat perbuatan. Itu. Mana qada ni termasuk dalam sifat perbuatan, bukan sifat zat. Adapun qadar maka tidak pernah datang bahawa maknanya pada logah adalah fi'il. Qadar pula tak pernah datang dengan datang bahawa maknanya pada logah pada segi bahasa adalah fi'il, perbuatan. Maka yang sesuai adalah tidak mentafsirkannya pada istilah dengan fi'il, perbuatan, melainkan kita tafsirkan dengan ilmu. Dia kata. Melainkan kita tafsirkan ilmu. Tak boleh kita tafsir dengan sifat perbuatan. Ini berkhilaf lah. Perbezaan antara pendapat-pendapat ni je. Perbezaan pendapat antara ni yang disebut oleh pengarang ni, musannif ni, berkenaan dengan Maturidi, dengan Asy'ari berkenaan dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Adapun qada dia kata maka tidak pernah datang padanya makna pada logah, atau ada logah mana bahasa adalah fi'il, perbuatan. Maka yang sesuai adalah tidak mentafsirkan pada istilah dengan fi'il, melainkan dengan ilmu saja. Tak boleh kita tafsirkan sifat perbuatan, tetapi kita tafsirkan dengan ilmu lah akan makna qadar tadi, akan makna qadar. Betul tak?
Itu pandangan daripada Maturidi tadi lah. Pandangan daripada Maturidi. Kita lihat pada 278 itu. Kan Maturidi kan dia sebut berkenaan qadar itu. Kan dia ada sebut dalam kata-katanya, dia kata ai ilmuhu ta'ala. Ai ilmuhu Allah ta'ala azalan sifatil makhluqat. Nampak? Maknanya dalam arti mengetahui Allah Ta'ala pada azali akan semua sifat-sifat makhluk. Akan semua sifat-sifat makhluk. Apa dia? Maknanya dia tak terjemahkan dengan sifat perbuatan. Tetapi dia terjemahkan dengan sifat zat. Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun didefinisikan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengetahuan Allah Ta'ala pada azali akan semua sifat-sifat makhluk tadi. Jadi semua sifat-sifat makhluk Allah Ta'ala telah ketahuilah. Segala sifat makhluk tu tinggi, rendah, pendek, gemuk, kurus, kan? Semua telah ketahui Allah Ta'ala. Macam binatang-binatang tadi Allah Ta'ala tahu dah. Contohnya cicak. Macam mana sifat cicak itu? Kehidupan cicak macam mana? Dia cicak duduk di mana? Di dinding. Okey, macam mana bentuk dia? Panjang dia macam mana? Saiz dia macam mana? Sesuailah dengan kejadian dia. Kalau cicak besar-besar dalam rumah kan pening juga. Cicak besar dalam rumah tuan-tuan. Memang pening lah. Dia banyak kan cicak kan. Macam tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan sesuai lah dengan kejadian cicak tu. Kita dengar nyamuk. Nyamuk Allah Ta'ala ciptakan sesuai dengan kejadian dia sebagai nyamuk. Kalau nyamuk besar-besar gajah kan macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, silap-silap berlanggar dengan kita lah. Jalan raya. Orang ingat langgar apa? Langgar gajah ke? Rupanya langgar nyamuk. Langgar nyamuk. Kan? Sesuailah mana setiap binatang tu Allah Ta'ala jadikannya sesuai dengan sifat dia. Kecil, saya besar, kecil, besar, gemuk, kurus, memanjat, kan, ingin kata terbang, kan, duduk dalam air, kan, hinggap dekat pokok, tak? Contoh unka kan. Allah Ta'ala sesuai jadikan sifat unka tu dia boleh kata melompat dengan begitu senang sekali. Kan berayut sana, berayut sini, senang je kita tengok. Unka tu kalau kita tengok dalam YouTube dan sebagainya kan. Macam mana dia? Steady ya dia capai dahan tu. Cuba kita capai dahan kan. Kotak berlobak ke bawah kan. Tak jatuh bawah kan. Jangan nak jadi nak belagak macam unka pula. Yang Tarzan tu tak tahulah ya ke tak ya Tarzan tu. Tapi kita memang Allah Ta'ala ciptakan tangan kita ni memang tangan ni macam ni memang tak boleh pegang dengan kuat dengan dahan pokok yang seolah macam unka tu, binatang monyet dan sebagainya yang boleh begitu lompat dengan begitu cepat, pantas kan. Tu. Tak boleh kita macam tu. Memang Allah Ta'ala ciptakan kita sifat dia begini. Bukan seperti binatang yang begitu lompat sana sama sini. Baik Baik. Kemudian dan Al-Alamah Al-Ajhuri telah menazamkan makna qada dan qadar serta menghikayahkan padanya akan khilaf di atas bentuk yang lain melalui perkataan dia. Itu syair dia lah. Syair nanti akan datang kita sambunglah. Cuma saya baca bahasa Arabnya dulu. Iradatullahu ma'a ta'alluki fi azalin qada'uhu pahakkuki wa qadarul ijadu li asya'i ala wajhin muayyanin aradahu ala wa ba'duhum qad qala ma'nal awal al-ilmu ma'a ta'allukin fil azal wal qadarul ijadu lil umur ala wifaqi ilmihi al-mazkur. Iradatullahu ma'a ta'alluki fi azalin qada'uhu fahakkuki wa qadarul ijadu lil asya'i ala wajhin muayyanin aradahu ala wa ba'duhum qad qala ma'nal awal al-ilmu ma'a ta'alluqin fil azali wa qadarul ijadu lil umuri ala wifaqi ilmihi al-mazkuri. Wallahu alam. Sampai situ. InsyaAllah datang sama lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa
وعملا متقبلا ورزقا حلالا مباركة كثيرا واسعا يا فتاح يا عليم نور لنا قلوبنا بنور معرفتك وافتح لنا فتوح العارفين اللهم فقهنا في دين اللهم فقهنا في دين اللهم اجعل هذا جمع المرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم